Assalamualaikum Ustaz. Kita mula sekarang Kak Izzah buka majlis dulu ya. Waalaikumsalam. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz, hari ni bab ke berapa? Ke 3 4. Hari tu habis bab solat tak diterima tanpa bersuci. Ya, minggu ni bab keempat. Keempat kan? Lepas tu bab keutamaan wuduk dan orang yang bersuci. Okey. Kejap je Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Liza dan juga Kak Syida, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza. Kita sambung, tapi dia ada lagi perbahasan dalam bab yang ketiga yang belum kita tamatkan ya. Minta maaf saya belum buka hadis lagi. Saya buka hadis ni. Okey. Ya. Bab fadlil wudu'. Wal ghurrul muhajjalun. Wal ghurrul muhajjalun. Okey, kita cuba habiskan dulu topik ni sebab topik ni belum ditamatkan dengan sempurna lagi. Kita ulang balik hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin kita terlupa dah ataupun insya-Allah sebahagian besar kita masih ingat. Yang pasal kuda yang lepas kan. Baik. Yang mana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu'. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah dan kakinya bercahaya disebabkan kesan daripada wudu'. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sambungan daripada hadis itu ada khilaf kalangan ulama. Adakah ia merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an? Ada kemungkinannya itu merupakan ucapan Abu Hurairah, iaitu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesiapa yang ingin memanjangkan wuduk, sesiapa yang mampu kalangan kamu maka untuk memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Justru kita dah terangkan apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil wuduk, tangan itu beliau sapu sampai ke lengan, dan kalau kaki itu dibasuh sampai ke lengan dan kaki pula dibasuh sampai ke betis ya. Okey. Dan di situ ada perbezaan cara kalangan ulama, ada yang ambil basuh tangan tu sampai ke bahu dan ada juga yang basuh kaki tu sampai ke lutut. Itu ada khilaf kalangan ulama ya. Baik. Bagaimana pula dengan muka? Sebab yang kita bahas dulu, ghurrah ni ghurram muhajjalin. Ghurran ini cahaya pada wajah. Muhajjalin ialah cahaya pada kaki ya.
Jadi kalau ikut Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau kata kita panjangkan cahaya, kita kalau boleh kita panjangkan cahaya. Okay, cahaya tu pada muka macam mana kita nak panjangkan cahaya pada muka tu, sedangkan ruangan mukanya bahagian sini je. Ruangan tumbuh rambut ni sampai ke bahagian bawah ni kan. Okay, itu bahagian muka. Jadi ibu-ibu sekalian, macam mana kita nak panjangkan cahaya pada muka ataupun wajah itu? Maka sebahagian ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an, iaitu dengan membasuh sampai ke bawah bahagian dagu sampai ke lengan. Sampai lengan pula, sampai ke leher. Artinya ambil wuduk tu, muka ni kita basuh tu sampai ke bawah bahagian dagu dan terkena bahagian leher kita. Ya, macam itulah ibaratnya. Jadi itu pandangan sebahagian ulama. Namun bagi sebahagian ulama yang lain, mereka tak setuju, antaranya ulama Hambali biasanya. Dan ini merupakan pegangan Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih. Bagi mereka sepatutnya wuduk ni dia tak boleh berlebih-lebihan. Kerana ada hadis, dan ini juga mazhab Maliki. Kerana mereka berpegang dengan hadis Nabi SAW menyatakan man zada ala hadza faqad asaa wa zalam. Sesiapa yang menambah lebih daripada ini, dia telah melakukan satu benda yang tak baik dan dia telah melakukan kezaliman. Jadi sepatutnya tak bolehlah kalau tangan tu sampai ke betul-betul sampai ke siku. Kalau kaki tu betul-betul sampai ke buku lali dan tidak boleh lebih daripada itu. Itu ulama Maliki dan kalau tak silap saya ulama Hambali pun begitu. Dan inilah pandangan Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih. Okey, baik. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dirahmati Allah, senang ceritanya ada khilaf kalangan ulama. Siapa yang nak baca, nak ambil lebih, fadal, tapi syarat jangan membazir air. Dan siapa yang nak ambil sederhana je, tak dipanjang-panjangkan pun silakan. Kerana kedua-duanya ada dalil dan kedua-duanya ada hujah, ya. Baik. Cuma dan bukan cuma ya, dan terpulanglah pada kita, maknanya kita jangan bergaduhlah dengan dalam isu ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okey, itulah yang saya nak tambah sedikit berkaitan dengan hadis yang lepas, ya. Okey. Sekarang ni kita masuk hadis yang baru. Okey. Ini hadis bab sorry ya, yang ini dia dia tak ada apa nama, tak ada syarah dia. Saya nak tengok yang ada syarah dia tu. Sekejap Fathul Bari. Okey, mungkin kena ada pun insya-Allah. Insya-Allah. Kitab Fathul Bari. Okey, ada syarah dekat bawah tu. Okey. Bab man la yatawadda min asy-syakki hatta yastayqin. Bab orang yang tidak perlu berwuduk disebabkan keraguan sehinggalah dia yakin. Bab tidak perlu mengulangi wuduk disebabkan benda yang syak sehinggalah kita yakin. Yakin apa tu? Sehingga kita yakin memang wuduk kita batal, barulah kita pergi ambil wuduk. Selagi mana kita tak yakin wuduk kita ni batal ataupun tidak, maka kita tak perlu ambil wuduk. Baik. Haddatsana Ali wa bihi qala haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib. Hak tu artinya tahwilul isnad. Wa an Abbad bin Tamim an ammih, yakni an ammihi radhiyallahu an, ya, an ammihi radhiyallahu an, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'
في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Kata satu hadis daripada Sa'id bin al-Musayyab, hadis daripada bapa saudara Tamim, ya, daripada bapa saudara Tamim. Bapa saudara Tamim pula, bapa saudara Abbad. An Abbad bin Tamim, daripada Abbad bin Tamim, an ammihi, daripada pakcik dia. Bahawasanya ada seorang lelaki telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia macam merasakan sesuatu, yakni dia macam terbuang angin. Macam mana tu? Fi salah, dalam solat. Maka kata Nabi SAW, jangan dia berpaling ataupun jangan berhenti solat sehinggalah dia memang mendengar suara, minta maaf ya, suara angin keluar ataupun dia memang rasa angin tu memang keluar. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini dia macam ni. Zuhri ni, ni ulama besar ni namanya Az-Zuhri, ya. Ulama besar namanya Az-Zuhri. Sebelum tu Sufyan ni Sufyan bin Uyainah. Sufyan ni Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan As-Sauri. Kemudiannya Zuhri ni dia ambil hadis, ini sekadar maklumat tambahan ya. Zuhri ambil hadis daripada seorang ulama besar, menantu Abu Hurairah, yang namanya Sa'id bin Al-Musayyab, ataupun sebahagian orang baca Sa'id bin Al-Musayyib. Okey. Kak Liza. Okay, sekejap je saya nak tukar bateri mouse ni. Okey Ustaz. Jadi kalau apa nama, tak dapat guna mouse, payah saya nak gerak. Mana bateri dia? Okey, sambil-sambil tu sambil saya pasang bateri ni. Awalnya saya mengikut satu riwayat, Zuhri itu dia ambil hadis daripada Sa'id bin Musayyab, ataupun boleh dibaca Sa'id bin Musayyib. Dua-dua boleh bacalah. Setengah orang dia suka bacaan Sa'id bin Musayyib, setengah orang dia lebih prefer bacaan Sa'id bin Musayyab. Okey, tak apalah mana-mana pun. Okey. Jadi kalau mula-mula dia ambil daripada Sa'id bin Musayyib, itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, Zuhri ini ambil daripada Abbad bin Tamim. Dia bukan ambil daripada Sa'id bin Musayyib tu, tapi ambil daripada Abbad bin Tamim. Itu dia ada istilah, nampak tak huruf ha tu? Huruf ha ni dia panggil short form sebenarnya. Macam kita lah, YB, yang berhormat ataupun apa-apa lah kan. Jadi hak ni ulama dulu pun dia guna short form. Banyak short form yang digunakan oleh ulama hadis. Contohnya kalau perkataan hadatsana, dia tulis sana. Kalau Bukhari dia tulis kha tu Bukhari. Kalau Muslim mim. Kalau Tirmizi ta. Ada istilah-istilah dia. Kalau macam macam kita katalah hauqalah, ialah la haula wala quwata illa billah, hayalatan, hayal salah dan hayal falah, itu benda short form lah. Jadi bagi hadis ni pun dia ada short form dia. Kalau hak tu, itu ialah short form kepada tahwilul isnad. Apa maksud tahwilul isnad? Yakni berlakunya pertukaran sanad. Berlaku pertukaran sanad, asalnya Zuhri ambil daripada Sa'id bin Musayyab, itu satu riwayat, dan mengikut riwayat yang lain, yakni sanad yang lain, Zuhri itu ambil hadis tu daripada Abbad bin Tamim. Itu dia panggil hak tu tahwilul isnad. Okey, sambil-sambil sekejap muka nak pasang bateri. Okey.
Abbad bin Tamim tu pula, dia ambil hadis tu daripada pakcik dia. Okay, pakcik di sebelah bapa ni panggil ammu. Kalau makcik panggil ammah kan. Ammu dengan ammah. Tapi kalau sebelah mak dia panggil khal. Kalau sebelah mak dia panggil khal. Khal pakcik sebelah mak. Khalah pakcik sebelah, khalah makcik sebelah mak, adik-beradik mak. Jadi ammu, ammah, pakcik sebelah ayah ataupun makcik. Kalau khal yang sebelah mak. Okey, baik. Ibu dirahmati Allah, siapa pakcik kepada Abbad bin Tamim tu? Okey. Pakcik sebelah Abbad bin Tamim tu, kita tengok di bawah. Maaf, saya baru siap pasang bateri dia. Alhamdulillah dia beli bateri. Okey, ni nama pakcik dia. Pakcik dia tu Wa'an Abbad, minta maaf. Wa huwa ma'tuf la riwayat lahu an. Saya silap ni, saya takut saya silap ni. Amusani. Oh, dah ada. Saya tengok sekejap. Okey, macam ni ya. Bukan macam tu ya. Tahwilul isnad tadi. Ada ulama kata dia ada khilaf lah, dia ada perbahasan kalangan ulama. Dia sebenarnya satunya Zuhri ambil daripada Sa'id bin Musayyib. Bila berlaku pertukaran isnad tu, dia ada aliran lain. Betul lah. Betul saya terangkan tadi. Lupakan. Saya terangkan tadi dah betul dah. Yang keduanya dia ambil daripada, dia bukan ambil daripada Sa'id, tapi dia ambil daripada Abbad bin Tamim. Jadi Abbad bin Tamim ni ambil hadis ni daripada pakcik dia, dan Sa'id bin Musayyib pun sama. Dia ambil hadis ni daripada pakcik Abbad bin Tamim. Baik. Siapa Abbad bin Tamim tu? Okey, sekarang saya nak kenal sikit. Abbad bin Tamim ni siapa, ibu-ibu sekalian ya? Abbad bin Tamim ialah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari. Abdullah bin Zaid inilah yang terkenal dengan dua hadis dia. Dia ada dua orang. Abdullah bin Zaid ni dua orang yang berbeza. Satu, Abdullah bin Zaid yang terkenal sebagai perawi hadis dalam bab azan. Yang dia mimpi malaikat ajar dia azan. Kemudian dia ceritakan kepada Nabi SAW. Tapi bukan beliau yang dipilih sebagai muazzin, walaupun beliau yang mimpi. Beliau, Umar pun mimpi. Tapi bukan Abdullah bin Zaid dan Umar yang dipilih sebagai muazzin. Sebaliknya yang dipilih muazzin ialah Bilal bin Rabah. Itu satu. Ini Abdullah bin Zaid yang lain. Abdullah bin Zaid yang kedua ialah perawi yang terkenal dalam bidang hadis wuduk. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari. Beliau ialah orang Ansar. Ya? Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kemudiannya disebut annahu syaka. Ya? Annahu syaka. Ada seorang lelaki yang mengadu. Jadi persoalannya siapa lelaki yang mengadu tu? Kalau kita tengok hadis tu, Abdullah bin Zaid cerita ada seorang lelaki datang mengadu kepada Nabi SAW. Jadi lelaki yang mengadu tu siapa? Okey, ada kalau ikut riwayat tadi tak dinyatakanlah siapa lelaki yang mengadu tu. Yang pasti beliau ialah sahabat Nabi radhiyallahu an. Tapi ada riwayat dalam Bukhari, ya, ada riwayat lain yang menyatakan lelaki yang mengadu tu ialah Abdullah bin Zaid itu sendiri. Ya, lelaki yang mengadu tu ialah Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari radhiyallahu anhu itu sendiri yang mengadu kepada Nabi SAW. Ya, baik. Sekejap ya. Okey. Apa aduan lelaki itu, ibu-ibu sekalian? Kita tengok hadis dia.
yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi salah. Beliau merasakan ada sesuatu yang berlaku dalam salat dia. Okay, apa yang berlaku tu? Iaitu beliau radhiyallahu an terasa macam keluar angin. Ketika dia berada dalam salat, maka kata Nabi SAW, tak payah berhenti salat sehinggalah kita memang mendengar suara, mendengar bunyi tadi, ataupun kita memang terasa angin itu keluar. Okay. Maka hal ini menjadi khilaf kalangan ulama. Ulama khilaf, ya. Ulama yang pertama menyatakan apa sahaja benda yang meragukan. Okey. Apa sahaja benda yang meragukan, maka ia tidak membatalkan sesuatu benda yang kita yakini. Macam mana tu? Al-yakin la yuzal bisyak. Ya, dia ada satu kaedah. Kaedah dalam usulul fiqh berdasarkan pemerhatian ulama terhadap hadis-hadis Nabi SAW, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan ni dia tak hilang disebabkan sesuatu benda yang syak, satu benda yang meragukan. Okey. Sekarang ni kita yakin tak bahawa kalau kita sebut tadilah, kita kalau dalam isu perkahwinan, dengan minta maaf ya, ini contoh yang biasa diberikan oleh ulama usulul fiqh. Suami isteri dia berkahwin. Kemudiannya dalam 10 tahun kemudian, na'udzubillah min zalik, suami ni dia confused. Adakah dia menceraikan isteri dia, na'udzubillah min zalik, adakah dia menceraikan isterinya dalam semalam? Dia macam berada dalam, aku ni betul ke aku terlepas dalam mimpi ke, macam mana ke, dia confused benda tu. Dan bila dia tanya isteri dia pun jadi blur-blur macam tu je. Okey. Maka kita pun kena tanya mana satu benda yang yakin, mana satu benda yang syak. Perkahwinan itu pasti 10 tahun yang lepas mereka dah berkahwin pun, itu satu benda yang al-yakin. Manakala yang talak itu satu benda yang syak, dia jadi keliru, ada gangguan syaitan menyebabkan dia rasa macam dia pernah tercerai isteri dia tanpa dia sedar, tapi dia confused. Maka benda itu dianggap sebagai asyak. Maka kembali kepada kaedah tadi, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang disebabkan syak. Artinya perkahwinan itu kekal wujud, tidak pun terbatal, ya, tidak terbatal pun perkahwinan tersebut. Jadi ini kaedah ini, ibu-ibu sekalian, dia membantu kita, dia memudahkan urusan kita, membantu kita untuk keluar daripada permasalahan tadi. Baik. Kemudian begitu dengan kes tadi. Kita ragu je, batal ke tak batal wuduk? Batal ke tak batal wuduk? Maka kembali pada yang asal tadi. Tadi kita dah ambil wuduk kan? Okey, kita confirm. Memang tadi lepas mandi, confirm saya ambil wuduk. Itu saya yakin. Kita memang ingat dalam kepala kita memang ambil wuduk. Tapi sekarang ni yang kita confuse-nya ialah wuduk kita terbatal ataupun tidak. Dan confuse tu kita jadi, gangguan tu datang sedikit je. Gangguan tu datang sedikit je, maka wuduk kita dianggap sebagai ada, ya. Kerana yang kata batal tu dia diragui. Betul ke tak betul batal tadi? Yang kata batal tu dia gangguannya tak banyak. Dia rasa macam batal tapi rasa macam tak batal. Okay, kembali pada tadi, dia ambil wuduk dan belum tadi? Dia dah ambil wuduk dah, memang confirm. Maka kita lari daripada permasalahan tersebut, kita terus pegang bahawasanya wuduk kita memang ada. Ya? Okay, kecuali kalau kita confuse, aku nak ambil wuduk ke tak? Kalau kita confuse ambil wuduk ke tak, iaitu kita dianggap sebagai tidak berwuduk. Sekarang ni kita memang dah ada wuduk. Kita dah ada wuduk, kita cuma confuse. Ada wuduk ke tak ada wuduk? Okay, sebahagian ulama menyatakan keluar daripada keraguan tersebut dan terus kita pegang bahawasanya kita memang ada wuduk. Baik, itu pandangan sebahagian ulama. Tapi ada ulama lain pula menyatakan, iaitu ulama Maliki, kasihkan Riza ya atas kongsian tu. Okey, ulama Maliki menyatakan hal ini hanya berlaku dalam salat. Kerana hadis Nabi SAW pun berbunyi, annahu yajidu syai'a fi salah. Yang dia rasa tu dalam salat, bukan di luar salat. Artinya, kalau kita berada di luar salat,
Kita ambil wuduk, kemudiannya kita nak solat sunat duha sebagai contoh, tapi kita duk confuse, aku ni batal tak batal wuduk, maka kalau ikut Maliki dianggap batal. Ya, dianggap batal. Tapi kalau benda tu berlaku dalam solat, kalau benda tu berlaku dalam solat, maka dianggap wuduk itu ada, kekal, dan solat kita sah. Jadi Imam Malik ni beliau membezakan antara perilaku yang berlaku dalam solat dengan benda yang berlaku di luar solat. Kalau berlaku di luar solat, maka wuduknya batal. Tapi kalau benda tu berlaku dalam solat, maka wuduknya dikira ada, solatnya dianggap sebagai sah. Baik. Jadi dalam bab ini macam mana ibu-ibu sekalian? Nak pegang pandangan yang mana ni? Batal ke tak batal? Okay. Allah alam, saya kira macam inilah. Kita pegang kepada hadis Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan kita kepada benda yang tidak meragukan. Itu kaedah yang amat penting. Artinya, kita tengok tahap gangguan tu. Kalau tahap gangguan tu teruk, sampaikan kalau kita pergi solat juga, dan kita ni bermain-main, aku ni wuduk ada lagi ke tak ada? Wuduk ada tak ada? Sampai dia mengganggu demikian rupa, maka hendaklah kita mengambil wuduk semula. Ya, kita tengah solat ataupun kita di luar solat, kita rasa macam kita terbuang angin, tapi kita rasa keluar angin ke tak keluar angin? Kalau benda tu memang benar-benar mengganggu fikiran kita, yang sampai boleh menyebabkan kita ni, orang panggil apa, sampai menyebabkan kita ni tak tenang, terfikir-fikir, teringat-ingat, maka langkah yang paling selamat, keluar daripada daerah keraguan tersebut, terus kita pergi ambil wuduk. Ini dipanggil sebagai langkah al-ihtiyat, langkah berhati-hati. Daripada kita terus duduk terfikir, nanti dah akan gangguan syaitan, was-was pula. Dia khawatiri 2 hari kemudian kita qada balik solat kerana gangguan itu datang berterusan. Maka dari awal lagi kita berhenti, ambil wuduk, solat. Baik. Tapi kalau gangguan tu sedikit je, dan kita ada keyakinan bahawa kita memang tak buang angin pun, ada sedikit yang gangguan, maka ketepikan gangguan yang sedikit itu dan jangan layan lagi. Ya, kalau kita layan, maka kita sebenarnya melayan gangguan syaitan yang akan menimbulkan was-was dalam diri kita. Dikhawatiri lepas ni makin teruk kita punya penyakit was-was tersebut. Jadi dia tengok tahap keraguan tu. Kalau sikit je keraguan tersebut, kita lupakan. Tapi kalau gangguan itu, kita punya keraguan itu agak teruk, agak 50-50, sampaikan kita pun confused, aku ni ada wuduk lagi ataupun tidak ada wuduk, maka yang selamatnya ialah kita anggap sahaja wuduk kita telah batal dan kita pergi mengambil wuduk yang lain. Kerana dia panggil apa ibu-ibu sekalian ya? Dia kalau kita tengok bahagian bawah sikit, kat mana nak cari ni? Nanti punya sekejap. Waqala al-Iraqi. Okey, ini kata al-Iraqi. Al-Iraqi yang kata dia kupas pandangan Maliki yang menyatakan lebih baik ambil wuduk lah. Ma zahaba ilaihi Malik rajih li'annahu ihtata lis-salah wa hiya maqsad. Pendapat Imam Malik itu yang tepat kata dia. Ya, pendapat Imam Malik yang minta ambil wuduk balik itu yang tepat. Kerana apa? Kerana kita berhati-hati dalam salat. Itu tujuan utama salat, kita kena hati-hati. Jangan duk main-main. Tak apalah, sah kot. Tak boleh macam tu. Kita kena hati-hati sungguh. Wa al-ghasyak fi sababil mubri'. Kita kena buang segala benda yang boleh meragukan kita. Segala benda yang berpotensi menimbulkan keraguan dalam diri kita, membuatkan kita terfikir-fikir, maka kita kena buang cepat-cepat. Kalau kita ragu-ragu je, wuduk dah ada ataupun belum, maka lebih baik sahaja kita menganggap wuduk kita telah pun batal. Itu lagi selamatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini disebut, beliau terangkan, wal ihtiyat lil maqasidi aula minal ihtiyat lil wasail. Ini satu kaedah yang penting yang digariskan oleh Al-Iraqi. Berhati-hati dalam menjaga tujuan utama salat ini lebih utama daripada kita berhati-hati dalam bab wasilah.
Wasilah ni apa dia? Wuduk. Wuduk ni wasilah menghasilkan solat. Solat tu tujuan utamanya solat. Tapi untuk pergi solat, untuk capai ke solat itu, kita kena ada wuduk. Ibaratnya macam ni lah. Kita nak pergi ke rumah Kak Nizam di Penang. Okey, itu tujuan utama kita. Macam mana pun mesti sampai di Penang. Tapi nak sampai ke Penang tu nak tak nak kena ada wasilah. Sama ada kita naik bas, ataupun naik kereta, ataupun naik kapal terbang. Dia ada wasilah dia. Okey, mana perkara yang lebih utama ni yang kita nak bahas? Nak sampai rumah Kak Liza ke, wasilah yang kita nak bincangkan? Okay, yang paling utamanya nak sampai rumah Kak Liza. Soal wasilah tu, bas ke, kereta ke, apa ke, itu cerita lain. Sebab macam kita bincang lah. Kalau kita bincang sama kita nak pergi bercuti. Di mana? Di Terengganu contohnya. Okay, Pulau Kapas. Benda yang kita bahaskan apa dia? Benda yang paling penting. Benda yang paling penting ialah kita akan bahas di mana tempat kita nak bercuti. Itu dulu. Kita bincang dulu mana tempat nak bercuti, kita checklist suami isteri dan anak-anak buat mesyuarat. Akhir sekali kita setuju. Nak tak nak tempat kita bercuti ni Pulau Kapas je contoh. Contohlah saya pun tak tahu Pulau Kapas tu macam mana, apa saya main sebut je. Jadi, lepas kita bincang di mana tempat kita nak bercuti, baru kita bincang wasail dia. Wasailnya, okey, kita dah setuju kita nak bercuti di Pulau Kapas. Macam mana, apa dia wasilah yang boleh menyampaikan kita ke Pulau Kapas? Kita nak cari kapal terbang ke? Kita nak naik kereta ke? Itu baru perbincangan yang kedua. Perbincangan yang besarnya ialah maqasid itu sendiri. Perbincangan yang besarnya di mana tempat kita nak bercuti itu. Wasail itu perkara yang kedua. Ya? Wasail perkara yang kedua. Okay. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak pergi solat di surau. Yang pentingnya solat di surau macam mana pun. Ataupun kita nak puasa, yang pentingnya puasa. Okey, apa benda yang boleh membantu kita puasa tu? Kita bersahur. Okey, bersahur itu bukanlah agenda utama. Agenda utamanya puasa itu sendiri. Manakala bersahur tu perbincangan lain. Nak makan apa? Kadang-kadang malam baru bincang suami isteri dan anak nak makan apa esok. Anak-anak kata saya dah cemuh nak makan nasi je. Tak nak makan nasi dah. Nak minum air, makan roti je. Okey. Itu perbincangan kedua. Yang utamanya kena puasa. Begitulah dengan Imam Malik, beliau menggariskan satu benda yang penting, iaitu yang utamanya solat itu sendiri. Okay, solat itu nombor satu. Kita jangan terperangkap dengan perbahasan batal tak batal wuduk. Bila kita dah rasa keluar angin tu, walaupun hadisnya kata kalau kita confuse tu, kita anggap sahaja kita wuduk kita ada. Kata Imam Malik, itu keringanan yang diberikan dalam solat. Itu keringanan yang diberikan jika berlaku dalam solat. Tapi kalau benda tu berlaku di luar solat, kita jangan duk bahas panjang lebar lagi. Kita confuse je, anggap saja wuduk kita batal, kita ambil wuduk. Itu lebih selamat dan lebih mengelakkan daripada benda yang meragukan ataupun was-was kan. Jadi itu pada pandangan Imam Malik yang saya lihat ada kebenarannya. Yang perlu kita hati-hatilah. Tapi apa pun dia kena timbang yang kita sendiri. Kalau kita confuse begini menyebabkan was-was, maka kita kena lari daripada was-was itu. Itu benda yang paling penting. Kita kena lari daripada sebarang benda yang boleh mendorong kita kepada penyakit yang namanya al-waswasah. Okey. Boleh ya saya nak pergi ambil nak minum air sekejap. Sambil berehat sekejap. Liza, nanti Kak Syeda on and off ya kamera tau. Okey, Kak Syeda.
Okey, selesai. Ada soalan dulu sebelum kita masuk bab yang seterusnya? Semua okey? Kak Syida semua okey? Ya Ustaz. Okey. Kita rasanya tak dapat untuk pergi ke hadis yang kelima lagi. Kerana hadis kelima tu dia punya agak panjang. Kita pergi ke hadis yang keenam dulu ya. Nanti kita akan patah balik ke bab yang kelima tu. Tengok hadisnya panjang tu. Bahasa Arabnya tak panjang sangat tapi masalahnya pada terjemahan tu jadi panjang pula. Okay, kita ke depan sikit. Nanti minggu depan insya-Allah kita akan patah balik ke bab itu, bab yang kelima. Tak sampai lagi. Okey ni. Bab isbaghil wudu. Bab menyempurnakan wudu, ya. Isbaghil wudu, menyempurnakan wudu. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma isbaghil wudu al-inqa, katanya. Menyempurnakan wuduk ni artinya menjadi bersih, membuatkan anggota badan tu jadi bersih, naqi. Biasa tak ada orang yang nama Naqiyuddin sebagai contoh. Jadi Naqiyuddin tu artinya orang yang bersih. An-naqi artinya orang yang bersih. Al-inqa. Jadi itu definisi menyempurnakan wuduk. Isbaghil wuduk iaitu membersihkan anggota-anggota wuduk. Baik. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, guru Imam Bukhari, an Malik, an Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah ni seorang ulama dalam bidang sirah. An Quraib. Quraib ni maula Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Quraib merupakan maula ataupun muridlah kita katakan Ibn Abbas. An Usamah bin Zaid. Quraib ni dia ambil hadis daripada sahabat Nabi yang terkenal tapi tidak terkenal dalam dunia hadis. Jarang-jarang kita dengar nama beliau dalam dunia hadis ini, iaitu Usamah bin Zaid hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, buah hati kedua-duanya, Usamah dan ayahnya, merupakan buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Apa ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian? Annahu sami'ahu yaqul, ya. Annahu sami'ahu yaqul, bahawa ia mendengarnya berkata. Quraib itu mendengar Usamah bin Zaid radhiyallahu an bercerita, ya. Okay. Dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah. Dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Arafah. Hatta idza kana bisya'bi nazala fabal. Sehinggalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sampai di lereng bukit, bisya'bi, lereng bukit, Rasulullah turun, yakni turun daripada haiwan tunggangan baginda, fabal, lalu baginda membuang air kecil di satu tempat. Thumma tawadda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Walam yusbighil wuduk. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyempurnakan wuduk. Yakni kalau air itu dah tak rata betul-betul. Tidak meratakan betul-betul, ya. Okey. Apa cerita ni kan? Apa cerita ni? Rasulullah tidak menyempurnakan wuduk tu kan? Baginda berwuduk tanpa menyempurnakannya. Baik.
Sekejap ya. Okey. Apa cerita tu Nabi tidak menyempurnakan wuduk? Faqultu as-salah ya Rasulullah. Maka saya, yakni Usama bin Zaid pun berkata, salat wahai Rasulullah. Ya, salat wahai Rasulullah. Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu amamaka. As-salatu amamaka. Salat di depanmu. Farakiba falamma jaa al-Muzdalifah. Maknanya, lepas Nabi SAW ambil wuduk tu, Usamah kata, salat Rasulullah. Maknanya, bukan dia perintah tu. Dia kata, nak salat dulu ke Rasulullah. Itu maksudnya. Salah ya Rasulullah. Nak salat dulu ke Rasulullah. Rasulullah kata, as-salatu amamaka. Maknanya, kita salat depan lagi. Depan lagi, baru kita salat. Okay. Farakiba. Lalu Rasulullah pun menunggang haiwannya balik, tunggangannya balik. Falamma ja'al Muzdalifah, sampai jadi Muzdalifah, nazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, fatawadda, baginda berwuduk, fa asbaghal wudu', barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan wuduk, thumma uqimatis salah fa sallal maghrib. Okay. Kemudian salat pun diiqamahkan. Diiqamahkan salat, maka Nabi SAW memimpin salat yang namanya al-maghrib. Okay. Thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih. Saat itu orang pun mula menambat ba'irahu, unta mereka masing-masing di tempat mereka, di tempat berhenti tu. Summa, kemudian uqimatil isya, mereka salat isya, fa salla wa lam yusalli bainahuma. Mereka, maknanya mereka salat isya itu tanpa dipisahkan apa-apa pun antara maghrib dengan isya tu, tanpa dipisahkan dengan apa-apa salatul sunnah. Lepas salat maghrib, salatul isya. Okay, apa ceritanya hadis ini? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, apa ceritanya? Dan dalam bab ini Imam Bukhari dia tak begitu panjangkanlah perbahasan dia, kerana Ibn Hajar tak panjangkan perbahasan dia, kerana perbahasan ini boleh akan dipanjangkan dalam babnya nanti, yakni babus salah, kitabus salah. Okay, satunya isbagil wuduk ni artinya al-itmam, menyempurnakan wuduk. Itu maksud isbagil wuduk. Sebab itu daripada perkataan sabara, asalnya sabara. Ya, isbag asalnya sabara. Daripada itulah terbitnya perkataan dir'un sabir. Dir'un perisai. Ya, dir'un tu perisai. Dir'un ni dia daripada besi. Perisai yang dibuat daripada besi, sabir, yang sempurna. Maknanya perisai itu memang kuat, memang tahan pukul, memang buatannya terbaik. Dipanggil dir'un sabir, perisai yang sempurna, yang kuat, yang utuh. Okay. Jadi isbagil wuduk artinya menyempurnakan wuduk. Okay. Kemudian teruskan lagi. Okay, kita ke depan sedikit. Usama bin Zaid bin Harisah, kita kenal dah siapa dia, iaitu Zaid bin Harisah tu anak angkat Nabi SAW. Manakala Usama ni ialah anak kepada Zaid bin Harisah. Cuma dia ada satu isu yang diperbahaskan oleh ulama sejarah, dan saya tak jumpa jawapan yang memuaskan dalam isu ini, iaitu Zaid bin Harisah ni berkahwin dengan Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, ya. Zaid bin Harisah lebih muda daripada Nabi SAW. Dan kalau ikut ceritanya, macam muda tu tak jauh sangat bezanya. Sekitar 5 tahun je. Ya, cuma walaupun sekitar 5 tahun beza, beliau dianggap sebagai anak angkat Nabi SAW. Jadi bila sebut anak ni tak semestinya kecil.
Jadi beza sikit pun dia anggap sebagai anak. Saya tak tahulah benda tu macam mana. Setakat yang saya cek, rasanya beza antara Zaid dengan Nabi ni sekitar 5 tahun ataupun lebih sedikit. 7 tahun ke gitu je bezanya dengan Nabi SAW. Sedangkan Ummu Aiman tu merupakan pengasuh Nabi. Jadi lebih tua daripada Nabi SAW. Dan tua tu tak kata 5 tahun je daripada Nabi, sebab dia asuh Nabi masa kecil dulu. Kalau kita kata dia tua daripada Nabi sekitar 13 tahun atau 12 tahun, artinya beza umur. Kalau Zaid ni muda daripada Nabi 5 tahun, dan kalau Ummu Aiman tua daripada Nabi 12 tahun, artinya berapa tu beza umur mereka tu? 17 tahun. Okay. Adakah logik mereka berkahwin? Logik lagi. Logik. Logik berlaku perkahwinan sebagaimana orang sekarang lah, walaupun isterinya lebih tua daripada dia 20 tahun, kahwin je, okay, bahagia je hidup. Okay, baik. Cuma ialah itu bukan satu tabiat kemanusiaan. Itu benda yang jarang berlaku. Tapi benda tu boleh berlaku. Okay. Jadi kemudiannya ibu ayah sekalian, maka ulama pun bahas, betulkah Zaid bin Harithah tu memang kahwin dengan Ummu Aiman Barakah, pengasuh Nabi SAW, atau sebenarnya Ummu Aiman tu Ummu Aiman yang lain? Itulah dia ada perbahasan kalangan ulama sejarawan. Nampak gaya memang Ummu Aiman pengasuh Nabi SAW. Jawapan sebenarnya insya-Allah di syurga nanti kita jumpa. Tanya sendiri Zaid, sebenarnya siapa isterimu? Ummu Aiman yang mana satu tu? Pengasuh Nabi ke Ummu Aiman yang lain? Kami duk bahas dulu tak jumpa jawapan. Ulama bahas pun tak ada dapat mengemukakan bukti yang benar-benar absolut, yang betul-betul tak boleh dipatahkan. Jadi kita tanya sendiri Zaid bin Harithah nanti, sebenarnya siapa isteri dia? Dan dapatlah anak namanya Usamah. Baik. Katanya Zaid ni orang putih. Dia orang kulit putih. Sebab dia bukan asalnya seorang hamba. Dia ni diculik. Beliau ni diculik. Dia terpisah daripada ayahnya sejak kecil. Dan akhirnya bila orang keluarganya pergi buat haji di Mekah, nampak Zaid bin Harithah. Maka keluarganya pun datang. Happy lah bertemu balik dengan keluarga ni. Namun Zaid bin Harithah telah terpikat hatinya dengan Nabi SAW. Beliau enggan untuk kembali ke kampung, nak duduk dengan Nabi SAW. Siapa tak nak duduk dengan Nabi kan? Nabi pun sayang bukan main kat dia. Semua orang panggil dulu Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sehingga barulah Allah Ta'ala turunkan ayat dalam suratul Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa kepada sesiapa pun kalangan kamu. Jadi beliau bukan bapa Zaid bin Harithah, maka jangan panggil Zaid bin Muhammad. Ya. Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka tu dibinkan kepada ayah mereka sendiri, itu lebih adil di sisi Allah. Zaid bin Harithah jangan panggil Zaid bin Muhammad. Beliau orang kulit putih, kahwin dengan Ummu Aiman tu kulitnya gelap, maka dapatlah anak namanya Usamah bin Zaid pun warisi kulit mak dia. Tapi Nabi SAW begitu sayang dengan Usamah bin Zaid. Dan Usamah ni beliau mewarisi keperwiraan strategi ayah dia, pemikiran strategi, menyebabkan beliau yang dipilih untuk menjadi ketua panglima perang ketika berusia dalam 17-18 tahun. Dan benda ini telah dikupas dengan sangat cemerlang oleh Ustaz Luqman Makhtar kan dalam buku Madinah Takkan Rebah. Baru saya call Ustaz Luqman tadi sembang-sembang dengan beliau dalam perjalanan balik hantar anak untuk balik ke rumah ni lah. Dah beli semua kan buku Ustaz Luqman? Siapa yang belum beli buku Ustaz Luqman, kena belilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Beli, baca. Saya memang sangat syurkan baca sebab saya pun dah jatuh hati dengan buku tu. Kenapa tidak saya kempen ibu-ibu sekalian untuk turut mendapatkannya ya. Dan buku saya terbaru pun jangan lupa beli. Saja kempen. Siapa lebih utama, wanita dunia ke bidadari syurga? Itu buku dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ceritanya jarang kita jumpa hadis daripada Usamah ni. Okay. Jadi satu masa Usamah cerita bahawasanya Nabi SAW ini sekejap ya.
Betul ke ni? Yang ni saya confuse. Ada satu benda yang saya confuse ni sebutkan di sini ni, dan saya tak berani nak cerita lebih-lebih, takut takut ada perbahasan dia yang lain. Kat mana ya? Okey. Yang confuse-nya ialah dikatakan Ibn Umar ni sampai basuh kakinya sebanyak 7 kali. Kenapa? Kerana dia ni orang Arab dulu kan duk berjalan, habuk-habuk tu banyak, debu-debu pada pasir tu banyak sangat. Dan mereka biasa berjalan tanpa kaki, tanpa alas kaki. Jadi 7 kali itu, ibu-ibu sekalian, boleh jadi. Bukan 7 kali itu yang disarankan basuh 3 kali pada tinggi itu, tak. Tapi 7 kali itu sekali dengan nak membersihkan kaki. Artinya ambil wuduk je 3 kali je. Tapi kemudiannya basuh kaki tu sebab banyak sangat habuk, debu yang terlekat pada kaki, itu jadi lebih. Jadi yang pentingnya jangan ambil wuduk lebih 3 kali, itu yang penting. Tapi kalau lebih-lebih tu dengan tujuan lain, tak ada masalah. Contohlah sekarang ni kan musim panas kan. Panas kan ni. Rumah-rumah yang tak ada aircon macam saya ni, aduh tidurnya tak tahu nak kata apa, dah panas. Okay. Bila panas ni kadang-kadang kita ambil wuduk 3 kali je. Tapi lepas ambil wuduk semua tu kita ambil lagi basahkan kepala sebab pening. Panas ni pening. Kemudian kita basuh lagi muka kita. Itu cerita lain. Itu bukan ambil wuduk. Itu tindakan selepas mengambil wuduk. Maka ia dibenarkan. Masa ambil wuduk tu 3 kali je. Tidak boleh lebih daripada 3 kali. Okey. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Nabi SAW ni turun di satu tempat di lereng bukit. Nabi pun turun. Nabi ni buang air kecil. Lepas Nabi buang air kecil, Nabi pun berwuduk namun tidak menyempurnakan wuduk. Okey, apa maksud tidak menyempurnakan wuduk ni? Artinya Nabi ambil wuduk ala kadar je. Sah dah, memang sah dah. Kan tak sah. Tapi Nabi ambil wuduk tu sekadar-sekadar basuh je dah. Okey, baik. Kenapa Nabi SAW ambil wuduk tu ala kadar je? Baginda tak basuh sebagaimana biasanya. Sekadar-sekadar biasa-biasa, basuh-basuh gitu cepat-cepat je. Kerana tujuan Nabi ambil wuduk di sini disebabkan Nabi SAW sekadar tak nak berhadas. Ya, sekadar tak nak berhadas. Bukannya Nabi SAW mengambil wuduk dengan tujuan nak solat ni. Bukan. Tapi sekadar tak nak berhadas je. Jadi sebab Nabi dah buang kecil, Nabi pun ambil wuduk ala kadar je dengan tujuan tak nak berhadas tadi. Maka buktinya apa dia? Usamah bin Zaid pun sebut as-salat ya Rasulullah. Kita nak solat dulu ke Rasulullah. Kata Nabi SAW, as-salatu amamak. Kita solat depan sikit lagi. Jadi di situ tujuan baginda ambil wuduk tu sekadar tak nak berhadas. Kemudian bila Nabi SAW teruskan perjalanan sampai ke Muzdalifah, barulah Nabi SAW turun dan ambil wuduk yang betul, yang betul-betul meratakan wuduk, fa'asbaghal wuduk, summa uqimatis salah. Kemudian barulah baginda SAW mengimami salatul maghrib, kemudian disusuli salatul isya. Nampak ibu-ibu jadi kalau sekadar kita nak ambil wuduk biasa-biasa tu lepas buang air kecil, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila kita nak solat, barulah kita ambil wuduk dengan cara yang isbaghil wuduk ataupun al-wudu'us sabir. Al-wudu'us sabir, yakni wuduk yang sempurna. Ya. Okey, baik. Berikan soalan. Apa dia? Silakan. Maknanya kalau kita ni sentiasa berdalam berwuduk tapi bukan tujuan untuk solat, kita boleh ringan-ringankan wuduk tu lah. Tak perlu nak macam sempurna sangat lah. Macam tu lah. Sapu sampai ke betis ke, nak sapukan sampai ke lengan ke. Kalau untuk dia ada beza sebenarnya ya? Dia bukan beza, sebenarnya nak sama pun sama je. Cuma kita kena tahu Nabi ni dalam perjalanan. Bila Nabi dalam perjalanan, maka antara benda yang penting ialah sumber air itu sendiri. Jadi sekadar Nabi nak elak daripada berhadas tu, itulah yang Nabi SAW ambil wuduk ala kadar mungkin ya. Kerana menjaga bekalan air itu sendiri.
Allah alam, gitulah Kak. Okey, maknanya kalau kat rumah kita boleh sempurnakan sempurna lah kan. Kita berwuduk yang sempurna lah. Okey, terima kasih Ustaz. Jangan kita kata ada dua beza ni, wuduk lepas buang air kecil, saja-saja nak duduk, itu sunnahnya ringan. Kalau nak solat, sunnahnya sempurna. Tak, kita tak bincang macam tu ya. Kita nak kata pernah Nabi berbuat demikian, tapi jangan dakwa, jangan claim ia sebagai sunnah. Yang sunnahnya ialah berwuduk mengikut keadaan. Itu sunnah. Kalau perlu sekali, sekali. Kalau perlu 2 kali, 2 kali. Dan kalau perlu kita ringankan wuduk kita tu sebab kita nak cepat, silakan. Wuduk ala kadar je. Yang pasti bagi lepas je. Itu berdasarkan keadaan. Jadi sunnah tu ialah menurut keadaan. Okey. Okey, ada lagi? Hal ini juga menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ni memilih tempat solat yang sesuai. Okay. Dan benda ni pernah berlaku pun pada dalam kes yang lain. Apabila Nabi SAW ni dia nak solat masa tu dalam perang Khandaq kan. Bukan itu dalam masa Nabi balik dari perang. Kemudiannya Nabi tertidur tu sampai semua orang tertidur. Dan akhirnya Nabi SAW orang pertama bangun. Masa tu penat. Jangan duduk sama dengan kita ya. Nabi penat balik dari perang ni. Jadi sampai satu dekat subuh dah. Mungkin dekat subuh tu 2 jam lagi kot nak subuh. Maka para sahabat semua tidur atas jaminan Bilal bin Rabah akan kejut mereka. Tapi ternyata Bilal pun tertidur. Dan Nabi SAW merupakan orang pertama bangun. Bangun pun dah waktu matahari dah terbit dah. Artinya subuh dah habis. Maka Nabi SAW pun minta para sahabat, bukan, itu cerita lain. Saya takut saya silap lah. Saya takut saya silap. Adakah ia cerita sama ataupun tidak? Saya tarik balik. Saya takut saya silap. Tapi dalam perang Khandaq, apabila waktu asar dah habis, sedangkan Nabi SAW belum lagi salatul asar, maka Nabi minta, Nabi pindah ke tempat lain. Nabi tak salat di situ. Nabi pindah ke tempat yang lain untuk mengerjakan salatul asar pada waktu maghrib qada. Jadi ada masa tu kita tak sesuai untuk solat di situ, kita pergi ke tempat yang lain. Kalau tak silap ingatan saya dalam kes Nabi terbangun lambat subuh tu pun Nabi minta pindah ke tempat yang lain, tapi saya confuse dengan cerita lain. Takut itu silap. Dia ada satu masa tu Nabi tak nak solat di situ kerana tempat tu tak cantik, tak elok. Dia tak sesuai untuk melahirkan khusyuk. Maka Nabi pilih tempat lain, bergerak ke depan sikit lagi. Okey. Dr. Lily, Waalaikumsalam. Adakah ini bermaksud jika kita masih ada wuduk, adakah kita dibenarkan untuk memperbaharui wuduk? Ya, tajdidul wuduk dibenarkan dalam keadaan tidak boleh membazirkan air. Kita dah ada wuduk tadi, dah ambil dah wuduk siap-siap. Pukul 6 tu kita dah berwuduk, pukul 6.30 tu kita dah berwuduk, kita baca Quran. Kemudiannya dekat-dekat bila maghrib tu, boleh tak kita nak ambil wuduk balik walaupun wuduk kita masih ada? Boleh. Tapi niatnya ialah niat memperbaharui wuduk, bukannya niat mengangkat hadas kecil. Kerana kita tidak berhadas. Kecuali kita keliru, aku ni dah berhadas ke belum? Kita keliru, kita anggap sajalah kita dah berhadas. Berdasarkan hadis pertama yang kita bincangkan. Tapi kalau kita yakin kita tidak berhadas, maka dibolehkan untuk kita tajdidul wuduk dengan syarat tidak boleh menggunakan air yang banyak. Okey, jadi tajdidul wuduk boleh. Tapi janganlah baru ambil wuduk terus tajdidul wuduk. Contohnya macam mana? Dah maghrib, dah subuh, saya dah ambil wuduk siap-siap kat rumah, saya pergi ke surau, sampai di surau saya ambil wuduk sekali lagi. Itu tak boleh lah, itu mengada-ngada sangat, baru je ambil wuduk. Apalagi kalau kita ambil wuduk, nak tak nak kita kena guna air itu sendiri. Sedangkan air ni satu benda yang kena jimat, walaupun saya taklah jimat, tapi prinsipnya kena jimat. Okay, jadi kalau kita ni baru je ambil wuduk, maka tak cantiklah kalau kita terus tajdidul wuduk. Artinya biarlah ada senggang masanya untuk kita tajdidul wuduk. Wallahualam. Okay, Ibu ada lagi? Ustaz,
Macam Ya. kita kan, macam kita bangun tahajud kan malam-malam. Lepas tu kita save wuduk tu sampai ke subuh. Okey ke macam tu Ustaz? Ataupun kita kena perbaharui wuduk juga? Tak apa, tak ada masalah benda tu. Nak perbaharui wuduk pun boleh, nak kekalkan dengan wuduk solat tahajud pun boleh, tak ada masalah. Yang mana yang lebih baik? Saya tak berani kata yang mana lebih baik. Wallahu a'lam. Okey. Apa ya hukum tajdidul wuduk ni? Adakah dia lebih baik ataupun tak ada apa-apa pun? Saya tengok jap ada tak ulama bahas benda ni? Mahal ada dia ada bahas tentang bila kita ni disunahkan untuk tajdidul wuduk. Okey. Kita buka, kita share. Okey, ni dia ya. Yusannu tajdidul wudu' ala al-wudu' inda jamaahiril ulama. Okey. Maknanya kita ni sunat untuk memperbaharui wuduk menurut jumhurul ulama mewakili 4 mazhab. Dalilnya apa? Dalilnya hadis daripada Imam Bukhari, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW ni yatawadda' inda kulli salah, berwuduk setiap kali salat, dan tambah riwayat Tirmizi, tahiran au ghaira tahir. Sama ada Nabi ni bersih, tidak berhadas, ataupun Nabi berhadas, Nabi tetap mengambil wuduk. Maka kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, ulama besar mazhab kita, ittafaqa ashabuna, ulama kami bersepakat bahawa sunat memperbaharui wuduk. Wahwa, iaitu kita berwuduk meskipun kita tidak berhadas. Okey. Tapi kemudiannya mereka pun bahas bila tu kita disunatkan untuk memperbaharui wuduk. Kata Imam Nawawi, asahhuha fil mazhabi. Yang paling sahih dalam mazhabnya ialah in shalla bil wudu'il awwal fardan au naflan. In shalla bil wudu'il awwal, apa maksudnya? Tajdidul wudu' masnun idza shalla bil wudu'il ladzi qablahu fa idza shalla bil wudu'il ladzi qablahu fa innahu. Okey, maknanya apa dia? Maknanya kalau kita dah solat tahajud macam Kak Syida sebut tadi, maka sunatlah untuk kita memperbaharui wuduk bagi solat subuh. Okey. Kalau Ibn Utsaimin, ya? Ni Kak Liza baca dalam Fatwa Mufti Wilayah, memang dia bagi tahu sini mengambil wuduk baru bagi solat fardu adalah lebih afdal dan lebih baik kerana perbuatan tersebut termasuk dalam kelebihan orang yang banyak berwuduk di dalam hadis. Okey, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Artinya kita dah solat tahajud tu, bila nak solat fardu, eloknya kita berwuduk lagi. Okey. Misaluhu tawadda' di salatil zuhur wa shalla zuhur. Kita dah berwuduk untuk salat zuhur, kita salat zuhur. Kemudiannya bila dah masuk asar, walaupun kita masih ada wuduk, fahina izin, ketika itu disunnahkan untuk kita memperbaharui wuduk. Artinya kalaulah solat itu solat yang berbeza pun, kita sunat memperbaharui wuduk. Kemudiannya walam yusalli bihadzal wuduk semalam. Okey, kalau seseorang itu mengambil wuduk sebelum asar, pukul 4 dia dah ambil wuduk dah, dan wuduknya tak batal, walam yusalli bihadzal wuduk, dan dia ambil wuduk tu pukul 4 suku lah kita katakan, pukul 4 suku dia ambil wuduk dan dia tak salat pun, tak buat salat sunat pun, dia sekadar ambil wuduk, dia nak bersedia untuk apa-apalah, dia memang tak nak berhadas kecil lah. Okey. Apabila masuk sahaja waktu asar, thumma lamma adzina al-asr jaddada hadha al-wudu' fa hadha laysa bimasyru'. Kalau dia dah ambil wuduk pukul 4 suku dan lepas ambil wuduk tu dia tak ada pun solat apa-apa, dan bila dah masuk asar, maka tidak disunatkan untuk dia memperbaharui wuduk.
Kerana dia belum solat. Ada beza. Yang tadi kita memang dah solat zuhur. Wuduk kita kekal sampai asar. Maka kita contohlah solat zuhur pun dah pukul 3.30. Tak lama kemudian asar jadi wuduknya tahan. Okay. Bila asar je, elok kita memperbaharui wuduk. Kerana wuduk tadi kita dah guna dah untuk salatul zuhur, qabliyah dan juga ba'diyah. Tapi kalau kita ambil wuduk sebelum zuhur, pukul 1 kita dah ambil wuduk dah. Dan lepas kita ambil wuduk pukul 1 tu kita tak solat pun. Ya, kita tak buat solat apa pun. Kemudiannya bila masuk zuhur, maka tidak perlu kita tajdidul wuduk. Kerana wuduk yang kita ambil pukul 1 tadi belum lagi digunakan untuk solat. Itulah ceritanya tentang tajdidul wuduk. Kak Syida ya? Okey Ustaz, faham. Maksudnya macam ni, kalau Kak Syida solat, okey Kak Syida solat qada zuhur kan, dalam pukul 3.30 macam tu. Tapi Kak Syida mesti wuduk untuk masuk asar. Maknanya lepas ni tak boleh buat macam tu lah. Maknanya kita baru wuduk untuk solat seterusnya lah kan? Maknanya bila asar tu kena tajdidul wuduk lah. Okey. Sunat je, dia tak wajib. Sunat je. Pada sunat lah Ustaz. Takut kata wajib pula lah tu je. Tidak lah, cuma lagi kita dapat ilmu baru lah. Dapat Kak Syida ilmu baru lah hari ni. Ingatkan boleh isteri wuduk tu sampai bila-bila. Rupanya ada lebih ada kebaikan sebaliknya kalau kita buat itu benda yang sunnah lah kan. Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Okay, ada soalan lain? Kalau solat di atas masjid, baca Quran sementara tunggu azan asar, apa sama juga. Kita dah solat tahiyatul masjid, kita dah masuk masjid pukul 4 suku tadi, kita ambil wuduk, kemudian kita solat wuduk atau kita solat tahiyatul masjid, maka bila masuk asar tu paling baik kita tajdidul wuduk. Ikut kaedah yang disusun oleh Syekh bin Utsaimin tadi. Macam itulah. Cara yang tak terlilih. Tapi tak nak berwuduk pun tak apa. Setengah orang tu dia tak nak dah, nak fokus nak ambil wuduk satu hari pula. Okey, tak apa, tak ada masalah. Allah Allah. Okey, kita bukalah sebarang perbincangan termasuk kalau ada kaitan dengan solat tarawih ke Ramadan sikit-sikit boleh kita bincangkan. Kerana kalau kita baca hadis ni jadi panjang pula. Ataupun nak teruskan dengan hadis? Macam mana sahabat semua ada tanya soalan dulu ke macam mana? Nak terus hadis ke nak tanya soalan? Hadis ni pun panjang juga Ustaz. Sebab 7 panjang juga ni hadis ni. Hadis seterusnya agak panjang. Masalahnya. Hadis memang paling panjang hadis ni. Okey, kita ambil hadis lagi. Cuma kena ingatkan kita ambil hadis yang ke depan lagi. Yang pendek. Okey. Bab wad'il ma' indal khala'. Alamak. Sekejap ya, ada orang call. Tak apalah. Okey, ni hadis ni. Ini bab yang ke-10 dah. Ini bab yang ke-10. Nanti tak apalah, kita patah baliklah yang belakang. Sebab yang belakang-belakang tu dah agak panjang. Okey, bab wad'il ma' indal khala', bab kita siapkan air dalam toilet. Ini orang zaman sekarang memang kita sedia pun. Kalau macam rumah kami ni, kami memang sediakan air dalam baldi. Dan saya pun mandi guna baldi je. Okey. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء
fawada'tu lahu wudu'an. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW masuk ke dalam khala ataupun bilik air, lalu saya siapkan air wuduk untuk beliau. Nabi masuk bilik air, Ibn Abbas sediakan air wuduk untuk beliau. Qal, man wada'a hadha? Siapa yang sediakan air wuduk ini? Kata Ibn Abbas, fa ukhbira. Ibn Abbas katalah, saya sediakan tadi. Faqal, maka Nabi SAW doakan Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkan dia dalam agama. Okey, hadis ini antara beberapa hadis, tak tahulah berapa hadis yang menunjukkan Nabi SAW mendoakan secara khusus orang yang berbakti kepada beliau, kepada baginda. Termasuklah dalam hadis yang lain yang Nabi SAW tu sebut kepada sahabat dia tu, a'inni ala apa dia ya, a'inni ala nafsika, ke macam mana hadis dia. Sekejap, saya selalu lupa. Betul lah, a'inni ala nafsika. Saya selalu lupa nama periwayat hadis ini, sahabat Nabi ni. Siapa dia ni Sahabat Nabi ni namanya, betul, Rabi'ah bin Ka'ab al-Asnami. Beliau selalu sediakan air wuduk untuk Nabi SAW. Beliau pernah bermalam dengan Nabi dan beliau sediakan air wuduk untuk Nabi SAW. Maka kata Nabi, Sal, mintalah nak minta apa pun. Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta agar dapat berdamping denganmu di syurga nanti. Kata Nabi, awa ghaira zalik, kok ada benda lain kamu nak minta? Kata dia, huwa zak, tu je yang saya nak, tu je. Maka kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Hadis Muslim, maka kamu kena tolonglah untuk mencapai hasratmu tersebut dengan memperbanyakkan sujud, yakni salatus sunnah. Kena banyak salat sunat untuk berdamping dengan Nabi SAW. Berdamping ni bukan duduk sebelah syurga Nabi. Taklah, syurga Nabi tu tinggi. Cumanya tak jauh ceritanya ya. Antara orang dekat lah, tapi jauh juga. Okay, baik. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW ni dia doa kepada orang buat baik pada dia. Dan kita pun begitulah ibu-ibu sekalian. Mendoakan orang yang buat baik kepada kita. Contohnya dengan anak pun. Saya sendiri membiasakan untuk mendoakan anak dengan benda simple je. Suami isteri, anak-anak. Bila isteri bersin, yarhamukillah, yarhamukallah. Dan kadang-kadang saya bersin, saya tanya anak-anak, tak ada siapa ke nak doakan baba? Okey, dia orang pun yarhamukallah. Dan budak-budak ni dia dekat. Anak saya yang 8 tahun tu dia dekat. Kalau naik kereta je, dialah yang tukar ingat. Tak baca doa lagi. Jadi memang dia dekat benda tu. Bila kita kata nanti kena jadi imam, memang dia dekat. Dia kata, dia nak tak nak dia mesti jadi imam. Dan selalu tanya bila dia boleh jadi imam. Akhirnya kita bagi ruang lah dia jadi imam untuk kakak dia je lah. Jadi imam untuk kawan dia, boleh lah. Boleh tahan juga lama kawan tu solat. Saya tengok anak saya solat jadi imam. Boleh tahan kawan ni solat lama. Kesian orang belakang. Alhamdulillah benda budak ni tak kira siapa. Bukan cerita anak saya maksudnya. Budak-budak. Dia dekat. Kalau kita ajar benda yang baik, maka kita ajar doa. Bila dia buat baik pada kita, kita doa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairah. Malu nak cakap Arab. Mak, mama cakap Arab sekarang. Kita malulah. Kita pun cakap Melayu. Terima kasih banyak. Ya Allah sayang ni. Macam tu. Pandai-pandailah kita. Mungkin kita sebab tak pernah biasa guna. Tak pernah sebut-sebut jazakumullahu khairah pada anak sama ni. Kita tukarlah mengikut kesesuaian. Yang kita semangat anak tu macam mana. Kasih banyak mak doa supaya dapat rahmat Allah ke apa ke, ataupun ni orang macam ni lah yang Allah sayang. Tak nampak kekok sangat kan. Macam kita lah ibu-ibu sekalian. Kita ni duduk ceramah pada anak banyak kali dah ceramah pada anak. Tak kira lah anak tu faham sebagai membebel ke, beletir ke, tapi kita ceramah tu banyak kali dah. Tapi cuba lepas solat sekali anak kata, mama tolong ni sikit, tazkirah sikit. Tak ada yang boleh tazkirah. Padahal setiap masa kita duduk tazkirah anak kita kan.
Bila formal je, terus tak jadi. Jadi sebenarnya kita tak perlu formal pun. Kita membiasakan doa-doa tadi dalam bentuk yang tak formal. Cuma saya mungkin saya ni jenis orang formal sikit, saya jadi macam tu kan. Okay. Jadi penting untuk kita mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita, terutamanya keluarga kita. Kak Nizar selalu doa barakallahu fikum kepada suami, kepada isteri, kepada mak ayah, ya. Itu mesti doa-doa yang wajib, ya. Okay, baik. Kemudiannya perkataan al-khala rupanya hadis bil air dalam bahasa Arab ni ataupun dalam hadis macam-macam ibu-ibu sekalian. Kalau kita pergi ke Mekah, dia sebut Dauratu Miyah kot. Dauratu Miyah. Miyah tu setengah tempat baca moyah. Moyah. Nak moyah sikit, saya pun pernah ada orang tu sembang dengan saya. Nak moyah sikit, moyah apa dia lah moyah ni. Lah dia cakap Arab rupanya. Dia tak pandai cakap Arab pun, cuma moyah tu je dia cakap Arab. Arab pasal lah tu moyah tu. Okey. Dauratu Miyah bilik air, ada namanya Al-Hammam, ada namanya Al-Mirhab. Biasanya Al-Mirhab yang digunakan di Malaysia rasanya. Dia tengok penggunaan negara masing-masing. Tapi kalau ada hadis ni, dia ada nama Al-Mazhab. Al-Mazhabu macam mazhab Syafi'i dan sebagainya. Mazhabu ni artinya mazhaba. Apa mazhaban ni artinya pergi. Pergi ke mana? Maknanya Imam Syafi'i, dia pegang pendapat ini. Sekejap. Bimbang. Sekejap ya, ibu-ibu. Saya confuse siapa yang duk call ni. Ikut. Okey. Mazhab maknanya kalau mazhab, Nabi pergi ke mazhab, Nabi pergi ke satu tempat tuju. Zahabah tu pergi ke satu tempat tuju. Al-Khala ni tempat bersunyi-sunyian. Itu jadi perkataan khulwah. Nabi SAW berkhulwah dengan Allah. Bersunyi-sunyian dengan Allah. Akhirnya dia jadi, kita pinjam, khalwat tu lah. Kita sebut. Okay, baik. Jadi di sini dakhala al-khala artinya masuk ke tempat sunyi. Yang tak ada orang. Bilik air lah tu. Okay. Dan Ibn Abbas, dia dah sedia dah. Dia pergi sediakan air wuduk untuk Nabi SAW. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini mengajar kepada kita bahawasanya dalam bab air wuduk tadi dah, mendoakan orang buat baik pada kita tu memang itulah yang dianjurkan. Okey. Ni dia. Mana ya? Fa wada'tu lahu wudu'an. Okey, ni kaitan doa tadi. Minta maaf ya sebelum tu. Kaitan doa tadi, kenapa Nabi doakan Ibn Abbas sebagai Allahumma faqihu fid din tu? Allahumma faqihu fid din. Okey, munasabah dia ataupun logik daripada doa Nabi tadi ialah supaya dia faqih dalam agama, ala wad'ihil ma', dengan perbuatan dia meletakkan air ke dalam bilik air tadi. Dia letak air tu dalam dia letak air wuduk tadi dalam bilik air kan. Okey. Maka Nabi SAW pun sebagai balasannya Nabi doa supaya dia jadi faqih dalam bidang agama. Maknanya ilmu dia tu ilmu yang mendalam. Okay, apa kaitan tu doa Nabi dengan tindakan dia tu? Okay, disebabkan kata Ibn Munayyir, bila kita letak air sekejap. Okey, saya minta maaf, saya keliru tadi. Ibn Abbas dia letak air tadi depan pintu. Dia ada khilaf lah kalau ulama dia bahas panjang tu.
Tapi dia letak air itu depan pintu untuk memudahkan Nabi SAW ni ambil air wuduk selepas sahaja Nabi buang air kecil. Ya. Ada ulama kata air tadi air untuk Nabi bersihkan diri Nabi. Tapi pendapat itu ditolak oleh ulama. Air itu memang air untuk Nabi berwuduk. Jadi beliau letakkan air itu depan pintu bilik air itu untuk memudahkan urusan Nabi, menunjukkan kepintaran Ibn Abbas itu sendiri. Jadi bijak dia letak air itu di mana, itu urusannya untuk memudahkan Nabi SAW. Maka sesuai dengan kebijaksanaan dia tadilah, maka Nabi SAW doakan dia agar menjadi orang yang bijak. Ya, itulah maksudnya ibu-ibu sekalian ya. Maknanya bijak kok mananya? Bijaknya sebab dia cepat bertindak. Kalau kita duduk di tempat Ibn Abbas tu mungkin kita tak fikir pun Nabi nak masuk bilik air. Kita pun mungkin buat tak tahu je kan. Tapi Ibn Abbas bijak. Dia tahu Nabi SAW ni pantang duduk dalam keadaan berhadas. Itu pantanaran Nabi yang suka kita ikut. Maka bila dia nampak je Nabi masuk bilik air, inilah peluang untuk dia berbakti pada Nabi. Cepat-cepat dia sediakan air wuduk depan pintu bilik air supaya Nabi boleh terus mengambil wuduk selepas keluar daripada bilik air. Jadi itulah ceritanya ibu-ibu sekalian. Dia seru, bila kita nak doakan seseorang itu pun, kita mesti mendoakan agar doa itu sesuai dengan dia. Ya? Jangan pula anak kita ni memang jenis teknikal. Teknikal memang bab baiki-baiki ni memang terror. Saya sekarang ni depan rumah saya betul-betul, rumah pakcik, saya panggil Pak Mat, tengah duk baiki rumah ni, atap-atap ni. Saya duk tengok orang buat kerja. Saya sembang jugalah dengan orang buat kerja tu. Saya fikir kalau aku lah kena buat kerja macam ni, confirm. Tak bila boleh siap, mesti kena marah aja. Dan saya pun dah fikir balik, kalaulah saya pergi belajar cara betulkan rumah dengan diorang, mesti diorang tension aja saya. Tu tak pandai ni, tak pandai nak campur air simen, tak pandai nak paku pun tak pandai. Saya pun begitulah aku dengan diorang ni. Kalau aku ni kena mengajar sekolah rendah-rendah dululah, ajar diorang matematik pun diorang tak nak follow aku. Ataupun kita mengajar benda lain pun diorang pening tak faham. Begitulah sebaliknya, saya pun tak faham apa benda yang mereka nak ajar tentang pertukangan rumah ni. Artinya setiap kita ni memang ada berbeza. Saya sekolah rendah dulu, walaupun saya duduk kampung. Mak saya pun ada kat sini ni. Saya memang kampung lah. Sepatutnya kampung ni lasak. Sepatutnya lasak pandai tu, nak pandai ni, nak pandai berenang. Tapi saya bukan macam tu. Berenang pun tak pandai, lasak pun tak. Jadi, kalau saya terlibat dengan pengakap masa darjah 3, saya dah terlibat pengakap, dah tidur dalam hutan darjah 3 tu, saya pelik tengok kawan-kawan senior-senior yang darjah 6, darjah 5, pandai sangat nak buat tempat makan guna buluh sebagainya, cukap sangat. Sampai sudah saya tak tahu macam mana mereka buat, saya tak pandai benda-benda sebegitu rupa. Jadi maknanya setiap orang ni dia ada kelebihan. Dia seru. Kalau anak kita ni jenis orang yang teknikal, jangan kita doakan dia mak, ibu doakan, contohnya namanya apa, Fatih. Ibu doakan Fatih supaya menjadi orang yang berilmu, pandai macam Imam Syafi'i. Jangan macam tu, kawan tu teknikal. Imam Syafi'i bukan orang teknikal. Imam Syafi'i ni orang yang banyak menggunakan minda dalam ilmu-ilmu sekian-sekian. Maka kita kena doakan dia agar pandai dalam bidang teknikal juga. Cuma tak tinggal agama. Itu yang penting. Masalahnya kita ni, kita telah menghukum orang ni pandai ni ialah minda. Dan minda kita tu bersifat akademik. Bukan minda dalam sudut baiki-baiki barang dan sebagainya. Justru doa tu perlu disesuaikan. Ini doa untuk apa, ini doa untuk apa, ini doa untuk apa. Perlu disesuaikan. Ya. Jangan semua benda kita nak doa. Memang kita semua benda kita ada doa. Macam imam pas solat, semua benda nak doa. Memanglah banyak benda kita nak doa pada Allah, tapi perlu disesuaikan. Sekarang ni apa hajat utama kita? Fokus pada hajat. Yang lain pun boleh doa juga, bukan tak boleh doa, tapi cara je pengurusan doa itu sendiri amat penting, ya. Sebab itu Nabi SAW bila ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, apa perlu dibuat bila jumpa malam Al-Qadar, Nabi ajar doa apa dia? Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi tak ajar doa yang lain.
kerana itulah doa yang paling sesuai pada malam Al-Qadar. Okey. Sebagai akhirnya, Dr. Lily, dari hadis ni baru saya tahu rumah Nabi ada toilet sebab ada beberapa kisah seperti Ummuna Aisyah keluar buang hajat ke rumah berteman. Okey, dia macam ni, dia ada tanda surat rumah tu mungkin untuk Michael Syah Jacob, Puan Balkis kata. Dia pada peringkat awal, memang tak ada, yang saya tahulah, saya duk baca kat mana dah, pada peringkat awal, rumah Nabi SAW, rumah isteri Nabi ni, memang tak ada toilet. Kerana orang Arab dulu dia jelik kalau ada toilet kat rumah disebabkan rumah mereka kecil. Jadi bila rumah tu kecil, ada toilet pula dan sistem masa tu pun tak mengizinkan untuk buat toilet. Jadi tak ni lah, mereka memang tak buat toilet lah. Tapi selepas itu barulah berlaku perkembangan. Alah, macam kita dulu-dulu, saya ingat sampai sekarang. Ada peristiwa saya duduk di Gua Musa dulu masa kecil. Mungkin mak saya boleh betulkan saya lah. Pernah dengan minta maaf mungkin dan ni sikit. Gua Musa ni tempat gym bertendang lah dulu, tempat kawasan hitam. Saya ingat saya pernah buang air tu pun di luar, bukan dalam rumah. Maknanya ada keadaan yang macam tu. Dan memanglah kalau orang zaman-zaman dulu memang macam tu lah kan. Dia tak ada lagi perkembangan tu, dari sudut ilmu nak buat toilet apa belum ada lagi masa tu. Jadi kat mana dia nak buang sebagainya tu. Kemudian barulah orang pun mula berkembang. Barulah adanya toilet dalam rumah. Macam mana bentuknya apa tu wallah alam. Tapi kemungkinan yang Puan Balkis sebutkan itu pun boleh kita pertimbangkan. Tapi wallah alam lah macam mana bentuknya sebagainya tu wallah alam. Tapi yang Puan Balkis sebut tu pun betul juga kan. Mungkin di rumah tu yang kecil je. Di luar tu untuk buang yang besar. Tapi macam mana cara dia tu, semuanya berlaku dalam keadaan sopan, tidak mencemarkan alam, sesuai dengan zaman tersebut. Dan kita tahu apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat itulah yang terbaik. Maknanya, walaupun mereka buang yang besar tu bukan dalam toilet macam kita sekarang ni, ia berlaku dalam keadaan sangat sopan, sangat bersih. Ya. Wallahualam Kak Liza, saya kena keluar sekarang sebab saya ada urusan tempat lain. Maaf ya Kak. Ibu terima kasih banyak. Ustaz ada urusan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Dah elak time Ustaz nak keluar kan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih Syida. Terima kasih Liza. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Liza, ibu dari pagi. Assalamualaikum. Dah sebelum saya endkan sesi pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambung ke Ustaz Yusof apa ya? Ustaz Bos Setengah Tak, Ustaz pun 9.30 tadi. Oh ya ke? Cepat juga. Sentak lah ni. Okey. Apa Kak Mazidah ada tadi? Kak Mazidah jaga. Okey. Okey. Liza, tonton macam ni. Okey. Assalamualaikum. Baik-baik.